Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu sekali lagi, ya, alhamdulillah, pada bulan Syawal. Alhamdulillah, rasanya belum terlambat untuk saya mengucapkan selamat hari raya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima segala amal ibadah kita, amal soleh kita. Mudah-mudahan sangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah izinkan kita untuk terus berusaha, berikhtiar menjadi ibadur rahman, hamba Allah yang baik. Mudah-mudahan hamba Allah yang terbaik, hamba Allah yang berjalan menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Saya berdoa, saya mengharapkan supaya kita semua sentiasa, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, sentiasa berada dalam keadaan yang diridai oleh Allah SWT, yang dirahmati, sentiasa dilindungi oleh Allah SWT. Walaupun apa juga yang mendatang, mudah-mudahan Allah SWT sentiasa memberi kita ketenangan, kelapangan dada, memahami bahawa setiap apa yang Allah datangkan kepada kita adalah ujian, adalah yang ada hikmah di sebalik segala ujian itu. Dan tidak pernahlah Allah SWT itu menurunkan satu ujian yang tidak sesuai untuk kita. Setiap ujian yang telah diturunkan, seperti mana yang Allah beritahu sendiri dalam yang dirakamkan dalam surah Al-Baqarah, di mana Allah itu tidak membebankan sesuatu itu lebih daripada kemampuan diri dia. Kita tidak meminta Allah supaya menguji kita, tetapi kita meminta supaya Allah melapangkan dada kita walau dalam apa juga yang kita lalui. Kadang-kadang kita lupa bahawa kesenangan juga ada ujian. Jadi kita juga mohon bahawa supaya Allah lapangkan dada kita, supaya tidak menjadikan kekayaan itu menyebabkan kita lupa kepada Allah SWT. Menyebabkan kita terus berusaha, berikhtiar untuk mengejar dunia sehingga melupakan akhirat itu. Itu sebenarnya yang kita tak takuti, kerana kita lupa bahawa kesenangan juga adalah ujian. Apapun, alhamdulillah, kita tak mahu berceloteh panjang lagi. Kita ingin terus kepada apa yang nak kita bincangkan hari ini. Sebelum tu, alhamdulillah, sebelum ni kita telah bincangkan ayat-ayat tadabbur ni, ayat-ayat Quran ni, sehinggalah kita telah tadabbur secara ringkas sehinggalah ayat ke-22 daripada surah Ali Imran. Alhamdulillah. Yang bermaksud surah Ali Imran ni makna keluarga Imran, di mana kita telah pun memperbincangkan berkenaan bagaimana Allah SWT memberitahu kepada kita bahawa Allah hanya reda, ataupun di sisi Allah sebenarnya adalah agama yang Allah SWT, di sisi Allah hanyalah Islam sahaja, yang bermaksud tunduk patuh kepada Allah SWT. Bermaksud semua Nabi itu daripada manusia yang pertama itu Adam AS sehinggalah Rasul yang terakhir, Nabi yang terakhir, iaitu Muhammad SAW, Rasulullah SAW, mereka semua adalah dalam agama yang satu, iaitu agama Islam. Tunduk patuh kepada perintah Allah SWT, menyerah diri hanya kepada Allah SWT.
Tetapi malangnya Allah SWT ceritakan manusia itu berpecah belah setelah apa? Setelah datangnya kebenaran, kerana hasil daripada hasad dengki. Tak boleh terima next generation ni, generasi selepas mereka ni ataupun orang selepas mereka ni bawa suatu benda yang lebih baik daripada apa yang mereka ada. Yang itu penyakit, tak boleh tengok orang lebih daripada diri sendiri. Itu kita doa kepada Allah SWT supaya Allah tidak datangkan penyakit kepada kita ni, penyakit dengki kepada orang-orang, terutama orang-orang yang beriman ni. Sebab masalah apabila kita dengki, hasad dengki, kita lihat hasad dengki menyebabkan manusia tidak mahu menerima kebenaran. Kita lihat kepada bagaimana orang Yahudi, kerana mereka telah ada kitab, maka mereka tidak mahu terima orang selepas itu. Terutama apabila lihatlah lagi apabila datangnya Nabi Muhammad SAW yang mereka katakan alasan mereka bukan bangsa Arab, lagi-lagi mereka tak terima. Itu alasan lah. Sedangkan Isa AS juga seorang berbangsa Bani Israel juga, keturunan Bani Israel juga, mereka tak iktiraf keturunan Nabi Isa itu sebagai keturunan Bani Israel, kerana mereka kata ini adalah anak luar nikah dan sebagainya. Na'udzubillah, kita tidak mengatakan gitu kepada Nabi yang mulia, iaitu Isa AS juga, Nabi yang kita sanjung lah, iaitu para Nabi yang kita beriman kepada kerasulan mereka, kenabian mereka, termasuklah Isa AS. Jadi apa yang mereka katakan ni sebenarnya hanya alasan, tetapi mereka tidak menerima kebenaran, mereka tidak menerima Al-Quran kerana hasad dengki, mereka tidak menerima Injil kerana hasad dengki. Itu kerana tak boleh lihat ada orang lebih pandai daripada kita. Itu masalah. Kalau kita takut, kita nak ingatkan diri kita, janganlah kerana kita ni ada sedikit-sedikit ilmu, ada orang bawa suatu benda yang sesuai dengan Quran dan Sunnah, kita menolak kerana kita rasa diri kita lebih cerdik, lebih pandai daripada orang lain, dan kita tak boleh terima bahawa sebenarnya yang didatangkan kepada kita itu sendiri adalah ketentuan Allah SWT, supaya kita boleh nampak banyak ilmu yang bermanfaat seperti mana yang kita minta. Baik. Jadi Allah SWT bagi tahu bahawa kepada kita juga, mereka ini bukan sekadar ingkar kepada ayat Allah SWT, bahkan mereka bunuh para Nabi ini kerana mereka tidak mahu mendengar apa yang para Nabi ini bawa, sehingga ke tahap itu sekali. Dan kita lihat dalam rentetan sejarah seperti mana kita bincangkan, berlaku juga kepada para ulama kita, di mana ada pemerintah sendiri menghukum mereka ini kerana mereka tidak boleh terima apa yang dibawa hasil daripada hasutan orang di sekeliling, dan perkara ini berlaku berzaman-zaman. Tapi Allah kata mereka ini akan diberi kepada azab orang yang melakukan perkara ini kepada alim ulama, kepada orang-orang yang benar-benar ikhlas menyampaikan ajaran daripada Allah SWT, maka mereka akan diberi azab yang pedih. Dan yang melawan juga, Allah SWT sendiri katakan bahawa orang-orang yang berilmu juga. Sebab Bani Israel ni, orang Yahudi ni, mereka ada ilmu, mereka ada kitab sebenarnya, tetapi mereka tak boleh terima orang lain lebih berilmu. Ini semua nampak macam ada pertemuan di antara ahli ilmu dan ahli ilmu, dan orang bawah pun ikut tanpa ilmu. Itu sebenarnya masih berlaku sampailah zaman kita ini. Ini yang sebenarnya Al-Quran ini sebenarnya nak mengajar kita supaya muhasabah diri, supaya kita berubah menjadi lebih baik, supaya kita tidak melihat kepada siapa yang menyampaikan, tapi kita lihat kepada apa yang disampaikan. Itu sebenarnya yang kena kita fikirkan. Baik, tanpa kita melengahkan masa, kita terus pada ayat yang seterusnya. Sebelum tu, disclaimer macam biasa, ini bukan kuliah tafsir Quran dan sebagainya, bukan kata orang yang pakar. Jadi ini cuma kata sembang-sembang lah, tadabur untuk kita, supaya kita tak lupa Al-Quran ni. Kan kita baru habis Ramadan dengan ketupat lemang dan sebagainya, jadi takut-takut kita ingat habis Ramadan habis Al-Quran. Tidak. Jadi kita akan teruslah kata cuba sedaya upaya secara ringkas, lihat pada ayat-ayat secara ringkas, dan kita tadabbur lebih kurang lah orang kata macam itulah. Alright. Nak panggil tadabbur ke nak panggil tadarus ke, kurang-kurang kita sentuhlah ayat-ayat yang ada ni, mana jangan kata kita tak tahu langsung. Okey, kita teruskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, adakah tidak engkau memperhatikan orang-orang yang telah diberi bahagian daripada kitab, yang ini Taurat terutamanya. Mereka ini diajak
berpegang pada kitab Allah untuk memutuskan, iaitu berhukum di antara mereka. Tetapi apa yang berlaku? Thumma yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Kemudian berpalinglah mereka itu, segolongan daripada mereka, dan mereka termasuk daripada golongan orang-orang yang berpaling. Jadi kita dapat lihat sekali lagi Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita berkenaan dengan orang yang telah ada kitab ini. Mereka ini ada ilmu tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ini ada ilmu tentang perkara-perkara yang ghaib yang telah diceritakan dalam kitab-kitab mereka, iaitu kitab Taurat terutamanya. Tetapi sebab tu Allah kata dalam perkataan kalimah yang pertanyaan, bukan maksud Allah tak tahu, tetapi menunjukkan bahawa peliknya Allah nak tunjuk peliknya manusia ini. Apabila mereka telah diberi ilmu, alih-alih tiba-tiba orang yang berilmu yang menolak kebenaran. Itu sebenarnya yang sangat menakutkan. Sebenarnya kita bukan nak kata kat siapa-siapa, kita kena lihat kat diri kita sendiri. Jangan sampai ilmu itu sendiri menjadi yang kata seolah-olah sesuatu yang menikam diri kita, sedangkan kita ada ilmu. Tiba-tiba dia backfire pula kepada kita. Dia pula yang ilmu tu seolah-olah menyebabkan kita semakin mundur. Sebab Allah kata, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Adakah tidak engkau pelik, kalau kita katakan, boleh kita terjemahkan macam itu, pelik memikirkan terhadap orang-orang yang telah diberikan sebahagian daripada kitab. Kamu tak lihat ke? Kamu tak rasa pelik ke? Dan mereka sini siapa? Mereka ni ahli kitab yang Allah telah diberi sedikit sebanyak maklumat tentang wahyu Allah. Tentu bukan semua, sebab tu Allah kata nasiban di sini, sebahagian sahaja, bukan semua Allah ceritakan. Sebab sebahagiannya lagi diceritakan lagi dalam mana? Dalam Al-Quran, di mana Al-Quran itu sendiri datang untuk melengkapkan ajaran-ajaran yang belum sempurna. Jadi bermaksud, isyaratnya ialah bahawa mereka ada lagi perkara yang mereka belum tahu, seolah-olah macam tu. Jadi ada lagi sebahagian yang kalian kena menuntut lagi, iaitu dalam Al-Quran. Sepatutnya itulah kita sebagai penuntut ilmu. Kita dah ada sebenarnya. Kita dah belajar Quran, kita belajar sudah dan sebagainya. Dan kita perlu belajar lagi dan terus belajar sehinggalah kita menutup mata. Tidak cukup sahaja memahami Quran sahaja, dia bagi macam tu sahaja, hadis saja. Kita kena tahu juga cara nak berinteraksi dalam dunia realitinya. Bagaimana fake realitinya, fake marketnya, bagaimana untuk kita, di mana ketika boleh dilakukan perkara hukum itu, di mana ketika ada masanya kita kena tangguh hukum itu. Jadi kita kena faham perkara tersebut. Maksudnya masih banyak yang perlu kita belajar sehinggalah kita menutup mata. Jadi di sini diseru kepada ahli kitab ni bahawa kalian telah diberi sebahagian daripada ilmu-ilmu Allah, maka kalian tak mahu ke kalau nak sempurnakan ilmu itu dengan menerima kedatangan Nabi akhir zaman ni? Sungguh pun mereka berbeza bangsa. Dia ini bangsa Arab, buta huruf dan sebagainya, yang mengikutnya orang-orang miskin dan sebagainya awal-awal. Tetapi adakah kalian mementingkan itu? Kalian melihat siapa yang membawa, atau kalian melihat, sepatutnya kalian melihat apa yang dibawa, bukan kalian melihat apa yang dibawa. Sebab tu Allah kata kepada Rasulullah SAW, ataupun Allah kata kepada kita semua sebenarnya, tak kau pelik ke lihat kepada orang yang telah ada kitab, tetapi yang sepatutnya mereka ini berhukum dengan hukuman tersebut, dengan hukum-hukum Allah tersebut, tapi mereka berpaling. Dan sebahagian mereka berpaling, dan mereka ini tergolong dalam golongan orang yang berpaling. Jadi di sini kita boleh lihat bahawa ada pihak yang degil ni, bila Allah kata thumma ini, maksud bukan bermaksud terus macam tu. Dia berlaku zaman bersamaan dan berulang-ulang. Mereka terus menerus degil, tak mau ikut keseluruhan syariat. Bukan maksud mereka tak terima langsung. Mereka terima mana yang orang kata, mana yang sesuai dengan diri mereka, yang tak mengganggu syahwat mereka, yang tak mengganggu nafsu mereka, mereka ikut. Tapi apabila mengganggu diri mereka, mengganggu syahwat mereka, mengganggu kepentingan hidup mereka, mengganggu kedudukan mereka sebagai pembesar-pembesar misalnya, kedudukan mereka di dunia ini, maka mereka tolak. Itu dia. Apatah lagi yang datang itulah datang daripada Al-Quran. Dia kata Al-Quran, kitab mereka sendiri pun mereka selewengkan, apatah lagi dia datang daripada satu bangsa yang bukan daripada keturunan mereka, katanya. Itu dia.
Itu yang kita doakan, supaya janganlah kita bila telah berilmu ni, kita sikit-sikit kita tahu ni, kita tolak bila ada orang bawa kebenaran. Ilmu yang boleh membawa kita balik kepada Allah SWT. Sebab Allah kata, kemudian sebahagian daripada mereka berpaling sambil mereka ini menolak, yakni kebenaran. Baik, kita teruskan ayat yang seterusnya. Kenapa perkara ini berlaku? Apa punca mereka ini degil? Secara ringkas kita bincangkan. Zalika bi'annahum, kerana Allah SWT bagi tahu kepada kita demikian itu kerana sesungguhnya mereka. Allah tegaskan, qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Jadi apa sebenarnya reason utamanya? Kerana mereka kata hal ini adalah kerana mereka berkata yang demikian itu kerana mereka ini berkata. Apa yang mereka katakan? Cuba kita lihat apa dalam Quran. Mereka kata lan, apa mereka kata? Lan. Bila kata lan di sini, seolah-olah bila lan ini daripada perkataan ni maksudnya tidak selama-lamanya. Walaupun perkataan abadan itu tidak ada, tapi boleh kita fahami bahawa seolah-olah bila kata lan ni, dia sendiri dah awal-awal dah menegaskan bahawa tidaklah akan, macam itulah. Lan. Dia tak kata la, dia kata lan. Bila lan ni sini maksudnya seolah-olah nak bagi tu tidak selama-lamanya. Walaupun tak disebut abadan tu. Tetapi bila menggunakan lan tu seolah-olah isyarat bahawa dia orang ni nak kata, orang Yahudi ni nak kata, ahli kitab ni kata lan tamassana an-nar, tidaklah akan menyentuh kami. Guna pun perkataan tamassan. Bila kata tamassan an-nar ni maksudnya bukan masuk lagi, sentuh je dia kata. Maksud nak kata kalau masuk pun sentuh-sentuh je. Sentuh pun tak kata. Kami takkan disentuh pun tidak, apatah lagi masuk. Illa ayyaman ma'dudat, kecuali dia kata berapa hari je. Ni dia. Mana dia dapat perkataan berapa hari ni? Berapa hari ni berapa lama? Kalau kita lihat dalam tafsir misalnya kata berapa hari yang mereka nak cakap ni, kalau berapa hari ni maksudnya mungkin 40 hari je lah. Selama mereka sembah apa, kalau kita katakan sebelum ni, mereka sembah patung, anak patung lembu tu. Anak patung lembu yang dibuat daripada emas. InsyaAllah bila sampai masa kita akan cerita lagi perkara tersebut. Kalau kami masuk pun selama itulah, selama 40 hari. Selama mereka ini menyembah anak patung lembu tu. Nenek moyang mereka sembah anak patung lembu. Itulah dosa, satu-satu dosa besar yang kami buat. Soalan-soalan macam tu. Jadi kalau kami masuk pun 40 hari je lah kot. Nak hapuskan dosa kami yang buat tu 40 hari. Ataupun sebanyak 7 hari je. Sebab dalam seminggu ada 7 hari kan. Seminggu je lah. Macam tu. Demikianlah kalau kita lihat ada beberapa riwayat dijelaskan. Jadi senang cerita dia nak cakap sekejap je lah maksudnya. Paling lama pun 40 hari. Sebenarnya kalau kita ikutkan awal-awal mereka yang mengatakan perkara tersebut, sebenarnya mereka hanya mengada-adakan, berbohong-bohong saja depan orang-orang Arab, musyrikin Mekah ni misal. Mereka datang, orang-orang Arab ataupun orang Arab di Madinah sekalipun, mereka ni datang, mereka jumpa dengan orang Yahudi ni. Orang Yahudi mereka cakap kami ada kitab dah bagi tahu kami macam ni. Kami takkan masuk neraka pun, sekejap je kalau masuk pun, dia cakap ke Rasulullah macam tu ke, lebih kurang. Jadi mula-mula mereka berbohong. Tetapi orang-orang di sekeliling itu, orang-orang yang mendengar, orang-orang butuh huruf, kita katakan orang-orang jahil di kalangan mereka dengar, akhirnya mengambil perkara tersebut sebagai suatu perkara yang benar. Itu dia. Suatu bohong yang akhirnya, doktrin yang akhirnya menjadi kepercayaan masyarakat. Itu bahayanya berbohong. Kita lihat apa berlaku kepada masyarakat kita sendiri misalnya. Kalau kita lihat, kadang-kadang ada orang dia senang secara sewenang-wenang je dia buat dosa. Dia tak mau bertaubat kepada Allah SWT sebab dia dah dapat satu fahaman. Kadang-kadang dalam masyarakat kita ni dia ada satu fahaman, dia kata kalau orang Islam ni, dia kalau masuk neraka pun nanti masuk syurga juga kan. Kadang-kadang ada kita dengar perkara tersebut. Dia kata kalau kita masuk sekejap saja. Itu masalahnya apabila kita
pegang perkara tersebut, walaupun memang ada perkara tersebut dalam hadis bahawa seorang yang ada kalimah la ilaha illallah tu nanti dia akan masuk syurga juga. Tetapi masalahnya sekarang kita tidak ada perjanjian daripada Allah SWT yang mengatakan kalimah la ilaha illallah ni, kita ni memang tidak ada kesyirikan langsung kepada Allah SWT. Sebab orang yang ada kesyirikan itu dia tidak akan masuk, dia tidak akan diampunkan oleh Allah SWT, melainkan dia sendiri minta ampun kepada Allah SWT. Adakah akidah kita sendiri telah betul? Ataupun kalau akidah kita telah betul pun, memang kita ni akan, orang kata, masuk ke syurga pun, sanggup ke kita masuk ke dalam neraka itu walaupun sebentar? Sebentar itu berapa lama? Itu masalah dia. Allah Akbar. Jadi kita nampak lihat bahawa suatu perkara yang kita ambil ini, walaupun asalnya perkara itu benar, tetapi pun boleh menipu diri kita. Apatah lagi perkara yang bohong, yang memang tidak dinyatakan bahawa orang Yahudi ini akan masuk dalam neraka sekejap sahaja. Mereka yang mereka perkara ini, mereka yang meletakkan perkara ini, kalau ada pun dalam kitab mereka misal, mereka yang meletakkannya sendiri. Siapa yang mengatakan perkara ini, akhirnya menjadi apa? Menjadi satu pegangan masyarakat. Itu kita benar berhati-hati sangat. Bukan kita lihat kepada orang Yahudi juga, penyakit ini juga terkena kepada kita sendiri. Jadi Allah kata apa? Allah kata sini, wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Mereka terberdaya dalam agama mereka oleh apa yang mereka ada-adakan. Bermaksud apa yang mereka nyatakan ini, yang asalnya cuba mengaburi mata masyarakat, menipu orang-orang bawahan, menipu orang-orang di sekeliling, menipu orang-orang yang tidak ada kitab. Misalnya orang-orang Arab misalnya, mereka ini tidak ada kitab, sedangkan Rasulullah datang untuk mengeluarkan mereka ini daripada kejahilan. Akhirnya perkara ini menjadi doktrin kepada orang-orang di sekeliling yang terpedaya dengan ajaran yang dibawa. Akhirnya mereka ini tertipu dengan apa yang mereka adakan sendiri. Kelak tentu saja mereka akan diazab oleh Allah SWT. So kita mohon betul kepada Allah SWT, janganlah kita ini terpedaya dengan ajaran-ajaran sebegini. Kadang-kadang ada ajaran sesat yang di sekeliling kita yang mendakwa suatu perkara yang pelik, suatu perkara yang di luar batasan, yang menjanjikan nampak macam menarik, tetapi sebenarnya kita kena rujuk balik kepada Quran dan Sunnah untuk memastikan kesahihan apa yang dibawa. Itu sangat penting. Sangat-sangat penting. Sebab Islam ni mudah dah sebenarnya. Dia dah ada Quran, dia dah ada Sunnah. Dia ada pandangan para ulama yang mengikut Quran dan Sunnah. Jadi apabila kita lihat kepada apa-apa ajaran sahaja, apa-apa dakwaan yang gaib sekalipun, sebenarnya kita kena lihat kepada apa yang dikatakan dalam teks yang asal itu sendiri. Supaya kita tidak sesat, supaya kita tidak mudah dipermainkan. Itu sebenarnya antara benda yang boleh kita belajar. Sebab kadang-kadang ada orang mendakwa itu dan ini, mendakwa bahawa guru mereka ada perkara-perkara yang pelik, menyebabkan akhirnya kita terpedaya dalam suatu perkara yang direka-reka. Mudah-mudahan Allah melindungi kita daripada perkara inilah. Kadang-kadang pun bila kita dah beramal ibadah, apa yang kita ikut betul semua pun bahaya juga. Sebab takut kita rasa timbul pula perasaan rasa suci kepada diri sendiri, perasaan rasa bahawa diri kita saja yang betul, orang lain semua salah. Jadi akhirnya kita terpedaya dengan apa yang kita belajar. Mudah-mudahan ilmu apa yang kita belajar itu bermanfaat buat diri kita dan buat masyarakat. Itu yang kita doakan. Kemudian Allah teruskan, Allah kata fakaifa. Kita teruskan ayat 25 secara ringkas. فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Allah kata kaifa, bagaimana jika nanti, bagaimana nanti mereka kami kumpulkan, yakni Allah kumpulkan, فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ, kami kumpulkan mereka liyaumil la raiba fi, di mana hari yang tidak ada keraguannya. Manusia ragu-ragu, ada manusia yang ragu-ragu, tetapi bagi Allah kata sebenarnya dia bukanlah sesuatu yang diragukan. Tidak diragukan langsung di sisi Allah SWT, kerana ilmu Allah SWT itu jelas sekali.
bahawa hari yang akan manusia nanti dikumpulkan semula itu adalah suatu yang benar, bukan perkara yang sepatutnya diragukan. Wa wuffiyat kullu nafsin, dan ditunaikan balasan tiap-tiap diri ma kasabat, apa yang diusahakan, sama ada daripada amal yang baik ataupun amal yang buruk. Wa hum la yuzlamun, dan mereka ini tidak akan dizalimi. Maksudnya kalau manusia itu masuk ke dalam neraka misalnya, Allah tidak menzalimi manusia. Tidak ada persoalan kenapa Allah SWT nak azab manusia semua. Tidak. Allah tidak menzalimi. Allah telah berjanji bahawa siapa yang buat kebaikan, Allah masuk syurga. Jadi Allah bukan menzalimi. Allah itu satu zat yang menepati janji dia. Sama ada janji itu janji yang nampak baik di mata manusia atau janji itu yang nampak buruk di mata manusia, kedua-duanya adalah janji Allah SWT, dan janji Allah SWT itu benar. Allah tak main-main dengan kata-kata dia. So sebetulnya kita kena ambil serius lah daripada awal lagi. Bukan memikirkan kenapa Allah macam ni, kenapa Allah nak kena buat neraka, bukan. Sepatutnya kita bersedia ambil serius terhadap apa yang Allah katakan ni, supaya kita cuba seraya upaya mengubah diri kita ni dan ahli keluarga kita terutamanya. Semua orang jaga ahli keluarga dia supaya apa? Supaya mereka ini, kita semua ini terselamat daripada neraka. Sebab tu Allah kata, fakaifa idza jama'nahum, bagaimana nanti apabila kami kumpulkan mereka, liyaumil la raiba fih, liyaumil la raiba fih, pada hari yang tidak ada keraguan. Kemudian nanti wa wuffiyat kullu nafsin ma kasabat, akan ditunaikan siap balasan kepada apa-apa yang mereka usahakan daripada amal mereka sendiri, sama ada baik atau buruk. Wa hum la yuzlamun, mereka tidak akan dizalimi walaupun sedikit pun sebenarnya. Itu dia. Bila Allah kata kaifa di sini, sepatutnya bahasa yang Allah SWT sebenarnya yang Allah gunakan ni sebenarnya menunjukkan satu ketakjuban. Jadi suatu perkara yang sebenarnya susah untuk kita lihat, suatu perkara yang nanti sangat pelik, sebab dia berbeza dengan apa yang kita lihat di muka bumi Allah ni. Jadi Allah gunakan suatu perkataan fakaifa, nak tunjukkan bahawa takjubnya nanti bagi kalian semua nanti, bagaimanapun kalian mati, sama ada kalian telah terbakar atau apa sebagainya, kalian dibakar ke semacam mana pun, bercerai-berai pun, tubuh-tubuh badan kalian dibakar ke misalnya, ada yang jatuh ke laut ke mana, ke dalam tanah, ke mana, semuanya nanti akan dikumpulkan kembali bertemu kepada Allah SWT. Ini Allah nak ajar manusia supaya berfikir bagaimana hebatnya Allah SWT. Bagaimana kita sendiri sepatutnya duduk sambil-sambil makan kuih raya ni kan, untuk terfikir macam manalah aku nanti bila aku nak bangun dari kubur aku, jalan ke padang mahsyar tu, apalah nasib aku ni, matahari dekat dengan aku ke jauh dengan aku, Allah terima ke aku. Kita sangka baik dengan Allah SWT, tapi jangan sampai perasan, jangan rasa macam confirm dah. Jadi kita kena, orang kata, minta maaf cakap, kita kena kata kadang-kadang renungkan juga, fikir-fikirkan juga, apalah nasib aku kalau ke neraka. Bukan kita negatif, tapi kita bersedia, kita kena memikirkan perkara tersebut, mendatangkan kegerunan kepada diri kita supaya kita jauhkan diri kita ni, dan minta kepada Allah supaya apa? Allahumma ajinna minan nar, ya Allah jauhkanlah aku daripada neraka tu. Sungguh-sungguh bila kita minta, dia akan menatijahkan supaya kita berusaha selaya upaya untuk menjauhkan diri kita daripada neraka tu. Sebab tu kita kena ingat selalu perkara ni. Jangan kita fikir dunia sahaja, jangan kita fikir kekayaan dunia sahaja, material sahaja, anak-anak sahaja. Kita kena juga fikir berkenaan nasib kita kelak di akhirat. Bila nak fikir, dia kena fikir sekarang, sebab dia suatu perkara yang pasti akan berlaku. Dia tak syak lagi, dia pasti akan datang. Belum kiamat besar lagi, kiamat kecil berlaku setiap hari pun. Zaman-zaman COVID-19 lagi kita lihat kan, dinyatakan dalam media apa-apa ramai orang mati dan sebagainya. Maksudnya mati itu pasti, tidak diperselisihkan. So we running out of time. Kita tak cukup running out of time. Kita tak cukup masa sebenarnya kalau kita bazirkan begitu sahaja. Allah bagi manusia masa yang Allah dah bagi kita sebenarnya. Kalau kita gunakan, insya-Allah cukup masa untuk kita beribadah kepada Allah SWT. Malangnya kita banyak habiskan masa, kita bazirkan dengan perkara-perkara yang lain. Itu masalahnya. Itu sekali-sekala fikirlah, kalau tak boleh nak selalu kata, fikirlah juga sekali-sekala berkenaan dengan
keadaan kita kelak di hari akhirat, supaya kita tidak sewenang-wenangnya melakukan perkara di dunia ni sehingga kita menzalimi hak manusia misalnya, kita melalui hak menzalimi orang-orang di bawah misalnya. Jadi kita kena fikirkan bahawa setiap apa yang kita lakukan itu pasti ada tanggungjawab dia. Dan tentu sahaja asalnya Allah kata ni pada orang-orang ahli kitab misalnya, mereka ada ilmu tentang Allah, dan juga dia juga kepada kita kerana kita juga ada ilmu tentang Allah. Kita tahu pasal akhirat dia, kecil lagi kita dah hafal rukun iman tu. Kita antaranya adalah hari kiamat, percaya beriman kepada hari kiamat. Jadi perkara tersebut, dan dia juga akan menjadi hujah kepada kita kelak kalau kita tidak di akhirat, kalau kita tidak menggunakan ilmu yang kita tahu ni untuk menjaga kita orang yang baik, orang yang tidak melakukan kerosakan di muka bumi Allah SWT, tidak menzalimi orang yang di bawah. Dan pasti Allah akan hisap setiap apa yang kita lakukan, dan setiap orang tidak akan dirugikan atau dizalimi walaupun sedikitnya. Di dunia ni nampak tak adil kan? Orang yang ada kedudukan, mereka boleh buat macam-macam. Orang yang rakyat marahan bawah-bawah, mereka tak boleh. Ada benda yang disekat dan sebagainya. Tapi di akhirat kelak tak ada. Allah hukum semua sama. Semua akan bangkit kembali dalam keadaan tidak berpakaian. Semua datang sama saja. Semua kena ingat. Sebab tu Allah ajar sendiri. Allah ajar kepada Rasulullah SAW supaya cakap kepada mereka ini yang mereka sangka bahawa mereka ini orang yang hebat, mereka telah diberi kitab, mereka ada para nabi yang hebat sebelum ini, mereka ada kerajaan, mereka berkedudukan, mereka ada kedudukan dalam kalangan masyarakat. Orang Yahudi pun mereka ada kedudukan tinggi di Madinah misalnya. Mereka adalah orang-orang yang dipandang tinggi. Mereka ada kedudukan sebenarnya. So Allah kata kat mereka ni, Allah bagi tahu kat Rasulullah supaya kata kat mereka ni, Qul Allahumma malik, Qulillahumma malikul mulki tu'til mulka man tasha'. Allah SWT berfirman, Allah SWT suruh Nabi Muhammad SAW kata, Rasulullah SAW kata, Qulillahumma malikul mulki til mulka man tasha'. Katakanlah wahai Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan. Allah suruh Nabi cakap dalam bentuk doa, supaya manusia tahu bahawa Rasulullah ni, dia punya kekuatan dia adalah Allah SWT. Sepatutnya kita pun macam tu. Kekuatan kita bukan diri kita sendiri. La hawla wa la quwwata illa billah. Kekuatan kita bila kita rasa lemah, terutama saat ini tuan-tuan, kita lihat macam mana saudara-saudara kita di Palestin sekarang sedang bergelut dengan nyawa mereka, nyawa anak-anak mereka, kehilangan nyawa anak-anak mereka, bayi-bayi dibunuh, mati terkorban dalam serangan yang sungguh tidak berperi kemanusiaan ini. Bagaimana mereka melalui perkara ini? Itu yang kita banyak-banyakkan doa untuk mereka, untuk kita juga, untuk mereka terutamanya, sebab mereka sedang menghadapi ujian Allah yang cukup berat ini. Ada apa yang kita perlu lakukan? Ya, kita doa untuk diri kita, doa untuk mereka juga. Qul, katakanlah, Allahumma, Allah lah Malik, Raja, pemilik, Al-Mulki, kekuasaan, tu'til mulka man tasha'. Dia beri kekuasaan kepada siapa sahaja yang engkau kehendaki. Engkau beri kekuatan siapa sahaja engkau kehendaki. Jadi kita dapat lihat bahawa di sini Allah SWT mengajar Nabi Muhammad SAW sentiasa bergantung kepada dia, kepada Allah SWT. Di mana kalau kita lihat dalam keadaan ini, bila Rasulullah SAW baru berdakwah, baru sampai ke Madinah ni, nampak macam Rasulullah baru ada kerajaan misalnya di Madinah. Baru menjadi pemimpin di sana. Rasulullah tidak pernah cari untuk jadi pemimpin, tapi Allah tentukan antaranya adalah menjadi pemimpin, supaya dengan menjadi pemimpin itu mudahlah untuk menyebarkan dan juga meletakkan hukuman itu dalam negara itu sendiri, menegakkan agama itu dengan adanya kerajaan. Jadi kita dapat lihat bahawa awal-awal ni macam tak nampak ada jalan lah, orang kata, terutama di Mekah lah, tak nampak ada jalan untuk Rasulullah untuk pergi jauh. Sebenarnya di Madinah tu ada jalan-jalan juga, tapi diserang daripada 3 penjuru. Iaitu daripada orang asal Madinah itu sendiri, orang Arab itu sendiri, yang mereka akhirnya jadi gulungan munafik, mereka masuk Islam, tapi mereka berpura-pura
Mereka diserang juga daripada Yahudi yang ada di Madinah, dan mereka juga diserang daripada apa? Daripada Mekah itu sendiri, Makkah. Tiga penjuru. Nampak macam tak boleh nak pergi, sebab mereka semua ni berpakat untuk menjatuhkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas Allah SWT ajar kepada Nabi, katakanlah ya Allah, Allahumma, wahai Allah, Malikal mulki tu'til mulka man tasha. Wahai Allah, pemilik kekuasaan, engkau bagi kekuasaan siapa yang kau kehendaki. Ini juga kita doa kepada saudara-saudara kita di Palestin. Allah bagi kepada siapa yang Allah nak bagi. Kemudian kita kata wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan engkau cabut kekuasaan daripada siapa yang kau kehendaki. Allah boleh cabut siapa-siapa pun. Kita lihat negara kita pun turun naik macam tu kan politik kita kan. Tapi lebih sekarang kita lihat di Palestin, seolah-olah nampak macam tidak ada harapan. Tapi kita kena yakin bahawa Allah boleh bagi kuasaan daripada siapa Allah nak bagi. Allah boleh cabut daripada siapa saja pun Allah nak bagi. Walaupun besar mana pun kuasa dunia itu. Itu keyakinan kita kepada Allah SWT. Itu semangat yang patut kita ada, dan semangat yang patut kita tiupkan kepada saudara-saudara kita yang berada dalam kesusahan sekarang. Bagi sokongan dari segi doa, daripada segi apa saja, daripada segi material kalau kita mampu. Semuanya bagi sokongan. Kita ada kawan-kawan saudara kita, pergi ke, kalau kita ada kenal kawan-kawan Palestin kita bagi sokongan kepada mereka. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu Allah Subhanahu wa taala ajar kepada Nabi di sini supaya apa? Supaya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita ini nampak macam tak boleh nak pergi, nampak macam kita tak boleh nak Islam ni ditindas di mana-mana, tapi kita sedar bahawa Allah boleh sahaja mengubah perkara tersebut, dan tentu saja dengan syarat kita sendiri perlu kembali kepada Allah SWT. Jadi kalau kita lihat di sini, kita lihat kepada perkataan engkaulah yang bagi kuasa pemerintahan kepada siapa yang engkau kehendaki. Jadi sebelum tu kita lihat daripada perkataan yang Allah digunakan di sini adalah perkataan Malik di sini bermaksud memiliki. Maksudnya apa sahaja yang ada dalam dunia ini dikuasai oleh Allah SWT. Raja yang ada dalam dunia ini pun sebenarnya adalah milik Allah SWT. Dan setiap orang kena sedar perkara ini. Apabila diberi kepimpinan, diberi jawatan misalnya, jangan kita sewenang-wenangnya menzalimi orang kat bawah, sebab itu ada amanah daripada Allah SWT. Sebab tu Allah kata tu'ti mulka man tasha, engkau yang bagi pemerintahan kepada siapa yang engkau kehendaki. Yang ni Allah bagi kerajaan, kuasa kerajaan di dunia ni kepada siapa sahaja. Ini perkara yang kita tak boleh nak jangka. Kadang-kadang orang yang kita rasa tak akan jadi raja, dia ni jadi raja. Kalau kita lihat contoh, kalau kita lihat daripada masyarakat kita dalam kerajaan Melayu dulu kan, tanah Melayu dulu, kita lihat bahawa yang menguasainya adalah raja-raja asalnya. Tapi kemudian British campur tangan, nampak macam raja-raja yang kuasa, tapi mereka yang tukar sultan ni ikut suka hati apa mereka nak buat. Sebab tu Nabi SAW ni dia ajar bahawa Allah ajar bahawa Allah bagi kuasaan pada siapa yang kehendaki. Kamu jangan risau Muhammad, kamu jalan kerja, aku yang akan jaga kedudukan kau kat sini. Seolah-olah Allah nak kata macam tu. Walaupun Allah tak ajar manusia ini, Allah tak suruh Nabi ni kerja pemerintahan, tapi Allah bagi juga pemerintahan kepada Rasulullah SAW ni. Sebab apa? Sebab dengan ada, bagaimana mungkin untuk dia ni nak negakkan undang-undang agama Islam kalau dia tak ada kerajaan, dia tidak ada kuasa. Nampak tak di situ? Sebab tu Rasulullah awal-awal di Mekah tu tidak ada pun kata peperangan apa semua. Semasa tu Rasulullah tidak ada kerajaan. Apabila ada di Madinah, maka di situ Rasulullah boleh sampaikan. Dia dilantik jadi pemimpin negara, jadi dia boleh buat apa yang Allah SWT ajar. Allah SWT suruh dia sampaikan. Itu dia. Itu penting, kuasa pemerintah itu penting. Dia ada amanah, dia adalah amanah oleh Allah SWT untuk apa yang paling penting, menegakkan agama Allah SWT. Sebab kita ni khalifah di muka bumi. So kuasa pemerintahan perlu digunakan bukan untuk kepentingan diri sendiri, untuk jadikan kita orang kaya, untuk jadikan kroni-kroni kita kaya. Bukan itu tujuan dia. Tujuan dia adalah apa? Untuk menyebarkan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah kata wa tanzi'u mulka mimman tasha,
dan kau cabut kuasa pemerintahan daripada siapa sahaja yang kau kehendaki. Jadi kita dapat lihat di sini sebenarnya seolah-olah Allah nak bagi tahu kepada ahli kitab ni atau siapa sahaja yang bersekutu dengan dia, bahawa kalian jangan rasa terlampau overconfident sangat. Kalian rasa macam Rasulullah ni orang datang daripada Mekah, tak ada apa-apa, orang buta huruf. Kalian rasa macam tak boleh pergi manalah ajaran Rasulullah SAW ni. Tapi Allah kata jangan kalian rasa begitu kerana kalian ada pengaruh, sedangkan Allah itu boleh beri pengaruh tu kepada siapa sahaja. So Allah nak bagi tahu, ya dulu kalian pernah jadi bangsa yang terbaik kalau kalian ikut kitab Allah SWT. Tetapi kalau kalian telah berpaling daripada kitab Allah SWT, maka Allah akan bagi kerajaan itu, pemerintahan itu kepada orang lain, bangsa lain, iaitu Rasulullah SAW dan orang-orang yang mengikut dia. Kita juga kena ingat kalau kita lihat daripada sejarah-sejarah kegemilangan Islam, tamadun Islam misalnya. Apa yang menyebabkan kita jatuh? Apa yang menyebabkan kita bangun? Kita kena perhatikan. Kita bukan nak menyalahkan siapa-siapa, tapi kena lihat apa jadi bila kita dapat pemerintahan. Adakah kita membawa misi seperti mana yang kita janjikan sebelum kita ada pemerintahan? Adakah benar-benar kita hendak menegakkan ajaran Allah SWT? Kita bukan tuding jari kepada orang, kita lihat kepada diri kita sendiri. Jadi kekuasaan itu adalah satu alat sebenarnya untuk menyebarkan ajaran, menegakkan ajaran Allah SWT. Sebab tu Ibnu Abbas ada radhiyallahu anhu, dia ada menafsirkan lafaz al-mulk ni, kerajaan, dalam ayat ni dia juga tafsirkan sebagai an-nubuwah. Nubuwah, kenabian. Kerana ada kekuasaan kepimpinan sebenarnya dalam nubuwah juga. Orang yang jadi nabi ni dia automatic dia jadi pemimpin lah. Sebab dia nak memimpin orang-orang kat bawah dia, walaupun orang kat bawah tu dia pun raja sekalipun. Jadi maksudnya kalau ikut Ibn Abbas, maksudnya Allah boleh bagi dan menarik nubuwah ni pada golongan mana-mana saja, dan mereka berikan kepada yang lain. Bukan nabi itu ditarik jawatan dia, bukan. Kenabian pada satu kaum itu boleh ditarik dan beri kepada lain. Misalnya Allah dulu bagi wahyu kepada Bani Israel, kemudian Allah tarik balik, Allah bagi kepada Bani Ismail, iaitu Nabi Muhammad, dan daripada bangsa Bani Ismail itu sendiri, itu bangsa Arab. Nampak? Kerana mereka telah gagal menjalankan tugas mereka, maka Allah bagi kepada yang lain. Itu saja. Sebab sebenarnya kalau mereka sudi untuk menerima, macam kita katakan tadi, mereka masih lagi boleh jadi umat yang terbaik. Bahkan dalam hadis kata mereka boleh dapat dua pahala pun. Itu. Jadi sebenarnya kalau kita dapat lihat bahawa seolah-olah ini pengkhabaran bahawa apa yang kalian masa kalian telah habis. Kalian telah diberi peluang untuk menyebarkan ajaran Islam, tetapi kalian telah kalian telah mengkhianati amanah yang Allah bagi. Bahkan kalian telah menukar ayat-ayat Allah SWT, maka Allah bagi kepada lain. Dan ini juga kita lihat kepada diri kita. Misalnya, minta maaf cakap, bangsa Melayu sendiri telah diberi dalam negara kita ni diberi masa yang cukup lama untuk menyebarkan ajaran Islam itu sendiri. Tapi malangnya Alhamdulillah ada yang sebarkan, tapi masih ada kelemahan-kelemahan. Dan kita lihat banyak bangsa-bangsa lain yang masuk Islam misalnya, mereka kembali kepada Islam, mereka peluk Islam, nampak mereka lebih hebat daripada setengah orang, daripada kita, daripada saya sendiri misalnya, dalam berdakwah itu. Kita lihat. Maksudnya Allah naikkan setiap bangsa itu dengan ajaran Islam itu sendiri. Bukan kerana kehebatan bangsa itu, tetapi kerana kesudian mereka menerima agama Allah SWT. Jadi mana-mana bangsa itu boleh naik dengan mereka itu, dengan syarat mereka hendak menjalankan hukum hakam Allah SWT. Kehebatan itu bukanlah kehebatan kepada bangsa. Kehebatan itu adalah jika mereka sudi, kemuliaan itu dapat jika mereka itu sudi untuk membawa Islam, ajaran Allah SWT itu sendiri. Itu sebenarnya antara pengajaran yang kita boleh ambil. Satu, kita lihat berapa lama orang Yahudi itu berada di Madinah pada zaman Rasulullah, tapi tak membawa manusia kepada kebaikan. Rasulullah datang sekejap sahaja, baru Rasulullah sampai ke Madinah tu, apa yang berlaku? Rasulullah satukan hati-hati orang Arab kat sana. Kaum Aus dan Khosraj tu, minta maaf pelat sikit. Jadi dia Allah satukan, kemudian Nabi satukan kaum mereka ni jadi apa? Jadi orang Ansar. Kemudian apa? Allah satukan hati-hati mereka ni dengan orang Muhajirin, orang Mekah.
Allah satukan kaum Aus dan kaum Khosraj ni, mereka sebelum ni berperang pun di antara sama sendiri. Allah satukan mereka jadi saudara. Kemudian Allah satukan kepada orang mereka ini dengan hati orang yang datang daripada luar pun. Yang biasanya orang luar ni, biasa orang tak terima, susah nak terima, orang panggil, orang bagi gelaran macam-macam. Tetapi mereka boleh terima orang yang datang daripada luar ni kerana mereka berpegang bahawa mereka adalah saudara seagama. Itu dia. Dan tentu sahaja kita ini saudara daripada segi semanusia, daripada kemanusiaan itu sendiri, dan kita boleh upgrade lagi dengan apa? Dengan memegang akidah yang sama, dan dia tidak terhad kepada satu-satu bangsa saja, dia terbuka kepada semua bangsa sekali. Sebab Allah kata wa tu'izzu man tasha, engkau juga yang memuliakan siapa yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha, engkau muliakan siapa yang kehendaki. Maksudnya Allah boleh muliakan siapa saja yang dikehendaki. Kita lihat juga dalam masyarakat kita, misalnya kalau kita nak bawa perkara ini ke dalam ni, kadang-kadang ada orang yang masyhur tiba-tiba dia hilang begitu saja. Ataupun dia masyhur, dia sebelum ni masyhur Allah boleh tarik, ataupun dia masyhur, dia kekal dengan kemuliaan, dia kekal dengan kekayaan, dia kekal dengan kemewahan dia, tapi orang tak pandang dia mulia. Orang tengok dia minta maaf macam orang tak suka tengok dia. Tapi ada orang miskin, ada orang di mata orang dia tak ada harta, tapi dia mulia di mata orang. Orang pandang dia orang yang baik, orang yang soleh dan sebagainya. Sebab itu kemuliaan itu bukan dilihat kepada apa yang dia ada. Kemuliaan itu sebenarnya datang daripada Allah SWT. Apabila seorang itu jaga agama Allah SWT, bawa ajaran Allah SWT, maka Allah akan muliakan. Nabi Muhammad SAW datang tak ada apa, selai sebinggang dengan sahabat daripada Mekah tu. Tapi mereka datang di Madinah, Rasulullah dapat pemerintahan. Para sahabat orang Arab Quraisy, mereka datang daripada Mekah, mereka yang jadi khalifah. Kerana apa, tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang rahmati Allah? Kerana mereka jaga Allah. Mereka jaga agama Allah. Mereka tolong agama Allah SWT. Maka Allah bagi pertolongan kepada mereka. Allah balas. Itu dia. Kita tengah bab dunia ni, kita tak perlu risau sangat, tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang rahmati Allah. Kita usaha ikhtiar kena. Itu suruhan, itu perintah daripada Allah SWT. Tapi yang lebih penting untuk kita risaukan ialah perkara yang akhirat, perkara yang belum pasti buat diri kita. Kalau kita jaga perkara tersebut, insya-Allah Allah akan jaga urusan-urusan kita yang lain di dunia ini, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya Allah ajar Nabi doa, kata wa tudhillu man tasha, dan engkau lah hina siapa yang kau hendaki. Lepas tu kita lihat ada orang selama ni dia pandang Allah, manusia pandang dia tinggi. Misalnya orang Yahudi di Mekah, di Madinah, setiap orang pandang dia tinggi. Apabila Rasulullah sampai, segala pekung mengenai mereka ni Al-Quran sendiri yang dedahkan. So mereka dimalukan kerana mereka sebelum ini berpura-pura seolah-olah sebagai pembela agama, pembela Allah, tapi rupa-rupanya mereka ini juga orang yang telah merosakkan agama. Bahkan mereka juga adalah penyembah kepada berhala pun. Nenek moyang mereka ada melakukan perkara tersebut. Mereka juga melakukan perkara-perkara yang syirik. Jadi kita dapat lihat pada zaman kita ni juga, kita lihat ada pemimpin negara yang besar-besar tapi boleh jatuh sampai jadi orang yang dihina dalam kalangan masyarakat. Sebab tu Allah kata biyadikal khair. Allah suruh Nabi kata, Nabi doa, di tanganmu kebaikan. Segala kebaikan adalah pada Allah. Maksudnya apa yang Allah buat tu semua baik. Kita jangan petikai apa yang Allah SWT tetapkan dalam Quran, dalam hadis Nabi. Kenapa begini, setiap apa yang Allah tetapkan syariat itu adalah baik walaupun kita tak faham. Kadang-kadang apa yang berlaku pada kita, misalnya kita diuji sekarang dengan COVID-19 dan sebagainya, kadang-kadang ada perkara yang kita macam tak puas hati kan. Saya sebagai manusia pun ada perasaan-perasaan macam tu, tapi kita kena sedar bahawa setiap itu adalah ujian Allah SWT yang pasti ada kebaikan. Bukan maksud kita dengan kebaikan tu kita berdiam diri atas kezaliman. Kita kena pertahankan apa yang sepatutnya, tetapi kita ikhtiar sekadar kemampuan kita. Tetapi dalam masa yang sama kita sangka baik dengan Allah SWT. Pasti ada kebaikan setiap apa yang Allah rancang kepada kita. Kerana apa? Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas setiap sesuatu. Allah lakukan apa saja yang Allah mahu. Keputusan Allah tidak tertakluk kepada mana-mana pihak.
Allah tidak terikat kepada siapa pun. Allah boleh buat apa saja sebab dia Tuhan. Tak ada siapa yang boleh pertikai kuasa Allah SWT. Di sini Allah seolah-olah Allah nak bagi tahu kepada kita, Allah nak bagi tahu bahawa sebelum ni tampuk agama tu, kenabian itu sendiri dipegang. Siapa yang dia pegang, dia amanah itu diberi kepada Bani Israel. Bahkan banyak sekali para nabi daripada kalangan mereka. Tapi Allah dah buat keputusan sekarang, bila Quran ni turun, Allah buat keputusan nak bagi tampuk kenabian ni, pegang agama ni. Siapa yang pegang? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada bangsa Arab. Daripada tanah Arab yang kering kontang itu, akhirnya telah mengubah dunia dengan sinar Islam. Itu suatu perkara yang sebenarnya Allah nak sampaikan kepada Rasulullah SAW. Yakinlah perjuangan kamu ini tidak sia-sia, wahai Nabi, wahai Rasulullah SAW. Tidak sia-sia, suatu hari nanti apa yang kamu buat ini akan berhasil. Sebab Allah boleh ubah perkara itu dalam sekelip mata sahaja, seperti mana yang kita lihat dalam ayat seterusnya. Betul Allah kata tadi, tadi kita kata biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir, di tangan engkau segala kebaikan, sesungguhnya engkau atas segala sesuatu maha kuasa. Allah mampu mengubahnya seperti mana Allah kontrol yang Allah sebut dalam ayat ni. Apa yang Allah buat yang lebih hebat, yang sepatutnya kita fikirkan, apa sangatlah kerajaan tu, kerajaan manusia ni, Allah lakukan lebih hebat daripada itu pun. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail. Selama ni pun Allah dah buat, setiap hari kita boleh lihat kalau kita nak fikir. Engkau masukkan malam ke dalam siang. Wa tulijun nahara fil lail, dan engkau masukkan siang ke dalam malam. Wa tuhrijul hayya minal mayyit, dan engkau keluarkan sesuatu yang hidup daripada benda mati. Wa tuhrijul mayyita minal hayy, dan engkau keluarkan benda mati daripada sesuatu yang hidup. Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab, dan engkau berikan rezeki siapa yang kau kendaki dengan tanpa perhitungan. Jadi kita lihat kepada ayat ini, Allah SWT menceritakan kekuasaan Allah SWT. Allah ajar kepada Nabi supaya berdoa dengan perkara ini. Allah suruh Nabi kata perkataan ini, bahawa engkaulah ya Allah masukkan malam ke dalam siang, dan engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan hidup dari yang mati, dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan engkau terus menerus memberi rezeki siapa yang engkau kehendaki tanpa hisab. Jadi kalau kita lihat dengan lebih dalam ayat ni, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah SWT, sebenarnya ayat ni masih lagi adalah lanjutan daripada bukti-bukti kekuasaan dan kepemilikan mutlak yang ada pada Allah SWT. Kalau kita lihat ayat sebelum ini, dia berkaitan dengan perubahan yang terjadi dalam dunia manusia. Dengan kekuasaan Allah SWT sendiri, Allah lakukan pelbagai perubahan-perubahan berdasarkan hukum-hukum kemasyarakatan, yakni sunatullah yang Allah telah tetapkan. Maka melalui ayat yang sedang kita bincang ni, Allah tunjukkan bahawa apa sangatlah kerajaan yang ada tangan manusia yang sangat kecil di sisi Allah SWT. Sedangkan Allah nak tunjuk sebenarnya kekuasaan Allah itu berlaku setiap hari pun untuk manusia yang mahu melihat, memikirkan perkara tersebut. Jadi Allah tunjuk kekuasaannya melakukan perubahan-perubahan yang menyangkut kepada alam sekeliling ni. Alam ini. Di mana hukum hakam alam ini semua ini ditetapkan oleh Allah SWT. Kalau kita lihat bahawa hukum-hukum alam yang telah ditetapkan, Allah jadikan malam suatu ketika lebih panjang daripada siang. Dan pada waktu yang lain, siang jadi lebih panjang daripada malam. Kita lihat kawasan-kawasan yang berbeza misalnya. Dia menyebabkan terjadinya perbezaan waktu malam dan siang. Kita ni 24 jam kan, 12 jam siang, 12 jam malam, lebih kurang macam tu kan. Jadi kita lihat bahawa kekuasaan Allah tu sebenarnya memang hebat. Dan bukan itu saja sebenarnya, berlakunya gerhana bulan, berlakunya gerhana matahari, semua itu adalah kekuasaan Allah SWT. Dan untuk orang yang hidup pada zaman kita, yang kita belajar sains misalnya, kita dapat tahu bahawa perubahan malam dan siang dan malam ini juga melibatkan pergerakan planet-planet yang sangat besar sebenarnya. Dan mereka ini bergerak dalam paksi yang telah Allah tetapkan. Maksudnya ada suatu pergerakan yang besar, kekuasaan yang besar, yang pasti ada kuasa yang mengawalnya.
Jadi Allah nak ingatkan kepada kita, kalau kita ni dalam keadaan rasa, tentu saja kalau kita lihat kepada Palestin sekarang, nampak macam tak ada harapan. Setakat kita tengok baru ni 40 bayi dah meninggal, syahid dah, mudah-mudahan. Nampak macam tak ada apa boleh berlaku, macam sampai kiamat lah perkara ni. Sampai saya pernah buat orang Palestin yang duduk sini buka kedai makan masa tu di Selangor. Mereka sendiri pun kata saya, benda ni sampai kiamat, dia kata. Seolah-olah mereka pun rasa macam takkan stop lah. Tapi sedangkan mungkin boleh stop bila-bila masa pun dengan kuasa Allah SWT. Kita tak tahu sebenarnya. Hadis-hadis akhir zaman tu kita kena perlu kaji, dan kita kena belajar dengan orang-orang yang lebih faham. Bukan begitu saja, bukan kita kena kata macam tentu nanti kiamat baru Palestin akan aman. Tak ada, kita tak tahu, mungkin akan ada aman sebelum kedatangan Dajjal tu, mungkin dah aman ke apa. Kita tak tahu. Yang lebih penting ialah kita melihat kepada sekarang ni, apa yang kita nak buat untuk stopkan perkara ini semampu kita. Itu saja kita doa pada Allah SWT, kena ikhtiar bagi kecaman-kecaman, bagi apa yang kita boleh buat. Allah A'lam. Kita kena lihat kepada masalah mafsadat. Kita kena lihat apa tindakan kita, adakah lebih membawa keburukan kepada saudara-saudara kita di sana, atau apa sahaja. Kita kena lihat. Tetapi kita kena yakin bahawa Allah boleh membuat perubahan. Itu dia. Sebab seperti mana Allah itu memasukkan malam ke dalam siang, dan engkau itu memasukkan malam dalam siang, engkau masukkan siang dalam malam. Itu kekuasaan yang ada pada Allah SWT. Kontrol alam ni. Ada perubahan planet yang sangat besar. Semua itu berlaku dengan kekuasaan Allah SWT. Takkan Allah tak boleh ubah manusia? Takkan Allah tak boleh tolong kita? Takkan daripada kegelapan malam itu tidak akan ada sinarnya selama-lamanya? Kita lihat pada Arab musyrikin di Mekah itu, mereka didatangkan dengan kegelapan. Tetapi akhirnya sekarang lihat, tempat itu jadi tempat penyembahan berhala. Ada 360, kalau tak silap, ada 360 sekurang-kurangnya di sekeliling Kaabah tu. Sekarang tempat tu bersih daripada sebarang kesyirikan, daripada apa mata kasar yang kita lihat. Allah boleh tukar perkara tersebut. Yang penting kita kena ikhtiar. Suatu benda yang kadang-kadang kita rasa kita ni dah tenang semua apa, sampai kita lupa Allah SWT. Allah boleh ubah perkara tersebut. Allah boleh beri kita musibah. Kita lihat, siapa sangka wawasan 2020 yang kita impikan, akhirnya 2020 itulah Allah uji seluruh dunia itu dengan apa? Dengan COVID-19. Dengan ujian Allah ni. Supaya apa, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang rahmati Allah SWT, supaya kita kembali kepada Allah, memikirkan bahawa siap apa yang berlaku ini semua adalah di bawah kekuasaan Allah SWT. Apa kita nak kena buat? Kita kena kembali kepada Allah SWT, kembali kepada ajaran Allah SWT, kembali untuk menegakkan ajaran Allah SWT berdasarkan teks dalil yang asal, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Itu yang kita kena benar-benar kembali. Mana mungkin untuk kita kembali kepada Allah SWT, untuk mencapai kekuatan daripada Allah SWT, kalau kita masih lagi bergantung pada makhluk yang kecil untuk jaga rumah kita. Ada dah amalan-amalan masyarakat Melayu kan. Yang itu kita harapkan. Sedangkan yang patut kita harapkan ialah zat yang maha besar, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Atau Allah suruh Nabi kata, tulijul laila fin nahar, engkaulah masukkan malam ke dalam siang, wa tulijun nahara fil lail, dan engkaulah masukkan siang ke dalam malam. Wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy, dan engkau keluarkan sesuatu yang hidup engkau keluarkan sesuatu yang hidup daripada benda mati, dan engkau keluarkan benda mati daripada sesuatu yang hidup. Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab, dan engkau berikan rezeki siapa yang engkau kehendaki tanpa perhitungan. Baik, kita lihat kepada ayat ni perlahan-lahan insya-Allah. Jadi Allah SWT kata pada ayat yang seterusnya, wa tukhrijul hayya minal mayyit. Sekali lagi minta maaf, wa tukhrijul hayya minal mayyit. Allah keluarkan sesuatu yang hidup daripada benda yang mati. Contoh yang standard, contoh klasik dia, Allah boleh bawa keluar kehidupan daripada kematian. Daripada benda mati boleh keluar sesuatu yang hidup. Contohnya daripada, minta maaf cakap, daripada air mani yang mati, Allah SWT boleh jadikan manusia.
Daripada telur ayam yang mati, Allah boleh keluarkan anak ayam, dan banyak lagi contoh-contoh yang kita boleh lihat. Dan kalau kita nak lihat juga lagi dengan lebih dalam, Allah boleh keluarkan satu manusia itu yang duduk dalam kelompok kegelapan, Allah boleh keluarkan dia menjadi kelompok orang yang baik, orang yang mengikut hidayah Allah SWT, seperti mana yang berlakukan kepada bapa kita, siapa? Nabi Ibrahim AS. Di mana dia itu duduk dalam tempat center of orang yang menyembah berhala. Dikatakan juga bapa, atau bapa setengah pandangan kata bapa saudara, Azar tu itu sendiri adalah orang yang menyembah berhala dan buat berhala tu. Kita boleh kata chief of the bahala lah, kita kata macam tu. Kalau kita boleh kata macam tu lah. Jadi dia duduk dalam keadaan yang kelompok yang memang nampak macam tidak ada harapan. Tapi di situ Allah boleh keluarkan cahaya. Seperti juga Rasulullah SAW, seperti mana moyang dia Ibrahim AS, dia duduk dalam center Kaabah tu, orang apa tu sembah 360 sekurang-kurangnya sekeliling Kaabah tu. Tapi dia tidak terpengaruh dengan apa yang ada di sekeliling dia. Itu orang yang hanifan. Orang yang berada dalam lurus, di mana dia tetap berada dalam lurus walaupun keadaan sekeliling dia tidak memberi kekuatan kepada dia. Tetapi kekuatan itu datang daripada siapa, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang rahmati Allah? Kekuatan itu daripada Allah SWT. Kita lihat masyarakat di Palestin. Mereka boleh saja tunduk terus kepada orang Yahudi, ikut saja apa yang mereka nak kata, tetapi mereka memilih untuk terus tetap dalam agama mereka. Tetap mempertahankan tanah air mereka. Tetap mempertahankan Masjidil Aqsa itu sendiri. Tetap akan ada. Jadi ini sebagai nak menunjuk kepada kita, tidak ada alasan yang boleh kita katakan aku jadi macam ni sebab mak bapak aku tak didik aku agama. Tak. Kita dah besar, kita boleh cari jalan kita sendiri. Kalaupun mak ayah kita tak didik dengan agama pun, bukan masanya untuk menyalahkan mereka dah. Sebaliknya, kalau mereka masih hidup, kita pula kena ajar mereka, bawa mereka kembali kepada ajaran Islam itu sendiri. Sebab Allah boleh keluarkan daripada tempat yang gelap itu kebaikan. Adanya hidayah Allah SWT. Cahaya itu boleh tembus kat mana-mana pun. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah itulah adalah wali, pelindung kepada orang-orang Islam, orang yang beriman. Allah keluarkan mereka ini daripada kegelapan yang banyak sekali kepada apa? Cahaya yang satu, iaitu Islam. Tetapi orang kafir itu apa jadikan? Mereka itu jadikan Taghut sebagai pemimpin mereka. Jadi Allah juga boleh keluarkan daripada cahaya yang telah ada ni kepada kegelapan jika mereka memilih untuk sesat. Sebab tu Allah kata di sini ayat seterusnya, wa tukhrijul mayyita minal hayy, dan engkau keluarkan benda yang mati daripada satu hidup. Allah juga boleh keluarkan kematian daripada kehidupan. Itu apa? Apabila telah sampai masa nanti siap makhluk akan mati. Kita hidup, kita bergerak, sebelum ni kita mati, Allah hidupkan kita, Allah bagi kita nyawa. Sekarang ni kita hidup, pasti kita akan mati, tak tahu, tak sempat habis perbincangan kita ni, tidak boleh mati bila-bila masa. Itu dia. Jadi dia juga boleh maksud, kalau dalam klasik ni tafsir, kalau kita tengok dalam kitab tafsir, dia kata daripada binatang yang hidup seperti ayam juga boleh keluarkan telur yang mati. Dan ada juga yang berpandangan bahawa maksud daripada ayat Allah SWT ini, bahawa Allah boleh jadikan seorang mukmin daripada keluarga yang kafir, dan menjadikan seperti ayat tadi, dan Allah juga boleh menjadikan orang kafir daripada keluarga yang mukmin. Bermakna kita kena hati-hati bahawa iman itu tidak boleh diwarisi. Kita lihat dalam ayat Quran nanti, insya-Allah kita sampai di mana Allah sendiri nyatakan bahawa Allah telah titipkan mereka ini di bawah pengawasan daripada orang-orang yang soleh. Itu siapa? Siapa orang-orang yang soleh itu? Iaitu Nabi Lut dan Nabi Nuh alaihissalam. Tapi Nabi Lut isteri dia tak terima dia. Nabi Nuh anak dia tak terima dia. Dia dapat lihat perkara tersebut. Maksudnya sebab sehebat mana pun kita telah berikhtiar, kita kena faham bahawa akhirnya hidayah itu adalah hak mutlak Allah SWT. Itu dia. Tapi kita tak boleh berhenti berusaha
sampailah ke akhirnya. Kita lihat dalam kisah Nabi Nuh, sampai akhirnya Nabi Nuh berusaha untuk selamatkan anak lelakinya. Begitulah juga kita, tak boleh putus asa sampailah kita atau anak kita tu menutup mata. Jadi tidak ada yang kata menyerah kalah gitu. Jadi sebenarnya ayat ni untuk apa? Ayat ni nak bagi tahu bahawa pertamanya Allah boleh bagi kerajaan itu kepada siapa sahaja. Allah bagi kemuliaan kepada orang yang pegang agama, yang bawa agama yang benar. Allah boleh bagi kepada siapa sahaja, tidak kira bangsa daripada Melayu ke India ke Cina, Allah boleh bagi siapa sahaja. Kita lihat sekarang di Korea pun, misalnya Islam pun tengah pergi ke sana. Ke Jepun pun Islam tengah pesat pergi ke sana. Kita dapat lihat perkara tersebut. Alhamdulillah. Jadi Allah boleh bagi kepada siapa sahaja. Dengan syarat orang itu sudi membawa Islam itu terus. Itu dia. Kalau tidak, kita hanya akan jadi Islam dalam kebenaran saja, lahir saja sebagai Islam, tetapi kita tidak membawa manfaat kepada agama ini. Dan juga ini juga sebagai semangat kepada kita, jangan putus asa. Soal hidayah itu adalah milik Allah SWT. Kita hanya sampaikan sahaja. Sebab akhirnya yang menentukan bahawa manusia itu boleh terima atau tidak hanyalah Allah SWT, melalui mereka sendiri hendak terima ataupun tidak. Wallahu a'lam. Sebab tu Allah kata, wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Dan Allah itu beri rezeki kepada orang itu tanpa perhitungan. Jadi Allah nak bagi tahu, Allah bagi rezeki yang tak terhitung banyaknya kepada makhluk. Allah tak mengira berapa banyak dia beri, sebab sebanyak mana pun beri, langsung dia tak merugikan diri dia. Sebab tu Allah kata tanpa hisap. Allah tak kira pun, tak kisah pun. Allah bagi saja. Jadi doa yang sangat hebat. Bila kita faham ayat ini dan kita baca doa kita ini, bila kita baca doa kita akan ingat supaya tidak terumbang ambing dengan perubahan keadaan dan suasana dalam dunia ni. Supaya kita tidak terusik dengan apa yang berada di sekeliling kita ni. Di saat orang tak nak ikut, kita tetap kekal. Di saat orang kata ikut Islam jumut, kita tetap kekal. Sebab Islam itu datang dalam keadaan terasing, dia akan kembali terasing. Jadi kita bersyukur kepada Allah SWT, dan beruntunglah orang yang terasing, orang yang terus kekal dalam keimanan, walaupun di sekeliling dia itu dalam keadaan mencabar, seperti mana yang ada pada Nabi Ibrahim, seperti ada yang pada Rasulullah SAW itu sendiri. Hidup dalam keadaan lahir dalam kelompok penyembah berhala, tetapi gilang gemilang mengubah keadaan di sekeliling dia. Maka kita akan bersyukur apabila Allah SWT beri nikmat kepada kita, dan bersabar apabila Allah SWT cabut nikmat tu. Kadang-kadang mungkin Allah cabut kekuasaan itu, misalnya daripada Palestin, misalnya mereka sekarang ditindas, bukan kerana dosa mereka mungkin bukan kerana dosa mereka begitu sahaja, tapi Allah nak uji. Ujian itu bukan tanda Allah sayang atau tidak, tapi siapa yang lepas kepada ujian itu, maka dia akan dapat kemuliaan. So apa kita boleh buat? Kita baca lafaz ayat doa ni, kita baca doa apa saja, kita baca selepas kita baca lafaz ayat ini, kita baca doa apa saja, kita akan faham bahawa dengan penuh harapan kepada Allah SWT, supaya harapan itu supaya Allah makbulkan, sebab Allah mampu melakukan apa saja. Apa yang kita boleh buat ialah berharap saja kepada Allah SWT, jangan berharap kepada yang lain. Jangan takut kepada yang lain. Jangan bergantung kepada makhluk. Walaupun kita ni mungkin berniaga, atau kita kerja makan gaji, kita kena sedar bahawa yang bagi itu bukan orang di situ. Kita berterima kasih kepada mereka, tapi seharusnya kita bersyukur secara mutlak ia datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Jadi apa saja keadaan kita, dibuang kerja ke apa zaman Covid ni, kita kena yakin bahawa Allah SWT boleh beri kita jalan keluar. Yang penting teruskan melakukan ibadah, teruskan menyembah Allah SWT, terus menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seterusnya Allah lanjutkan ayat 28 secara ringkas, teruskan. La yattakhidhil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wa man yaf'al dhalika falaysa min Allah fi shay'in illa an tattaqu minhum tuqah wa yuhadhdhirukumullahu nafsah wa ilallahil masir. Kemudian Allah kata, janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Barang siapa membuat demikian, nescaya dia tidak akan peroleh apa-apa pun daripada Allah, kecuali kerana siasah menjaga diri daripada sesuatu yang kamu takutkan daripada mereka. Dan Allah mengingatkan kamu akan diri seksanya, dan hanya kepada Allah tempat kembali.
Tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT, setelah Allah memberitahu kekuasaan Allah SWT, seterusnya Allah SWT ingatkan kepada kita dalam ayat 28 ini supaya jangan menjadikan orang-orang kafir ini sebagai penolong mereka, yakni sebagai pemimpin mereka, yakni dalam keadaan yang melibatkan agama itu terutamanya. Jadi maksudnya bila kita nak mengikut satu-satu petunjuk, kita tak boleh ikut kepada petunjuk yang lain daripada petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah itu. Jadi sini Allah bagi tahu la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Jadi jangan orang beriman mengambil orang kafir jadi teman rapat dengan meninggalkan orang-orang beriman. Jadi bermakna ini adalah satu undang-undang kejayaan yang Allah SWT tetapkan. Dalam kehidupan dunia, orang tauhid patutnya tidak berkawan baik dengan orang yang berakidah syirik. Yang ini wali dalam ayat ini bermaksud kawan rapat yang kita harapkan bantuan mereka dalam kesusahan. Ayat ini kalau kita lihat bahawa awal sekali diterima oleh para sahabat. Para sahabat, dia tentunya mereka dulu banyak sangat berkawan sahabat dengan yang sama-sama musyrik dengan mereka. Arab Madinah juga dia dah lama kawan dengan orang puak-puak Yahudi. Jadi tentu keadaannya kalau kita lihat kepada konteks asal ayat ni, tentu susah nak tinggalkan kawan-kawan musyrik tu sebab dah lama dan berkawan dengan mereka. Jadi Islam bagi tahu yang boleh kawan biasa saja, tapi jangan jadikan mereka sebagai pelindung, jangan mereka sebagai wali. Jadi bermaksud Islam bukanlah melarang berkenalan dan berbaik-baik dengan non-Muslim ni. Tapi Allah kata tapi untuk hidup berkawan ada cara-cara yang telah diajar dalam Islam itu sendiri. Pertama ialah kalau kita lihat berkawan atas dasar sahabat sesama Muslim, itu mereka sama akidah, amal syariat yang sama dengan kita, ini adalah persahabatan yang paling terbaik. Ini sebenarnya yang kita kena lihat. Kadang-kadang kita tunduk kepada kehendak orang-orang yang bukan Islam misalnya demi untuk menjaga hati mereka, sedangkan sepatutnya syariat itu yang paling utama. Jadi kedua, dia ada sahabat yang kita boleh berhubung dengan orang lain atas dasar untuk tolong orang susah. Tak semestinya orang yang tolong tu akidah dia kena betul baru kita nak tolong. Kalau kita lihat kepada misalnya ada seorang ustaz ni kan, kita sebutlah nama dia sebab dia buat benda yang baik. Ustaz Abid Liu misalnya, kita sangka baik dengan dia, dia tolong tak kira orang pun. Bukan kata-kata dia seorang yang buat, amal lagi. Bila kita kata kita puji satu orang, bukan maksud kita kata orang lain tak buat, bukan. Tapi kita nampak menyelah sungguh. Dan kita tidak meragui keikhlasan itu hanya antara dia dengan Allah SWT, tapi kita lihat dia buat perkara tersebut. Sama ada dia orang tu susah atau tidak, ya itu boleh dilakukan. Dan ketiga ialah dinamakan mudarat. Apabila luaran kita tunjuk baik dengan orang yang berlain akidah, tapi dalam hati kita marah kerana dalam keadaan tertentu kita kena tunjuk baik walaupun kita tak suka. Sebab ini nak jaga supaya apa? Penting dilakukan supaya suatu hari nanti kita dapat dekatkan dia dengan agama. Misalnya kita patuhi undang-undang yang telah ditetapkan dalam dunia, misalnya PBB dan sebagainya. Bukanlah kita nak iktiraf mereka punya undang-undang semata-mata, tetapi kita nak guna undang-undang itu untuk mendekati orang-orang dia, supaya kita boleh pergi dengan berbaik-baik dengan negara, kita boleh pergi melancong ke tempat dia, kita boleh berdakwah kat tempat dia. Kalau kita bergaduh dengan semua negara, habis semua tempat, kita tak boleh pergi. Jadi kena ada kerana siasah. Tapi bukan sebab kita nak ikut maksiat dia. Bukan kita nak sebab nak ikut cara hidup dia. Dia rambut perang, kita nak rambut perang. Dia pakai baju tak cukup kain, minta maaf cakap, kita pun nak buat macam tu juga. Yang tu tak boleh. Dia buat pergaulan bebas, kita nak ikut pergaulan bebas. Yang itu tidak boleh. Sebab tu kalau mereka buat suatu perkara yang jahat, yang salah, kita kena tegur atau perlu dihukum. Dan kalau kita pegang undang-undang dan sebagainya, kita perlu hukum sama saja. Jadi kalau jadi itu dia. Bila kita berkawan dengan orang Islam ialah dunia dan akhirat. Kita kena tolong mereka betul-betul kerana atas dasar akidah yang sama. Kita kena ajar mereka ikut Islam dan sebagainya. Kita ikut perkara-perkara yang baik yang mereka buat dari segi menyembah Allah SWT sebagainya. Untuk orang yang bukan Islam, kita kawan kepada mereka dengan harapan kita boleh menceritakan suatu perkara yang baik tentang Islam. Tapi bukan kita ikut cara mereka. Yang terutama cara mereka yang bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. Wa may yaf'al dhalika falaysa minallahi fi syai'. Dan siapa yang melakukan demikian, maka tiada dia daripada Allah dalam suatu pun. Ini kalau kita ikut
mereka berhukum dengan hukum yang bukan hukum Islam, mereka membuat maksiat, kita pun ikut, maka Allah kata siapa yang melakukan demikian, maka tiada dia daripada Allah suatu apa pun, maka Allah tidak akan memberikan kita sebarang kebaikan. Sepatutnya tujuan kita berkawan itu untuk memberi kebaikan, untuk menyebarkan Islam, akhirnya kita pula terpengaruh dengan mereka. Suatu ada hadis berkenaan dengan orang Yahudi misalnya. Sebentar saya lihat pada hadis tersebut. Ini sebenarnya bukan ayat ini nak suruh kita bermusuh dengan orang bukan Islam, bukan. Tapi Allah suruh kita berhati-hati. Sebab tu ayat riwayat Muslim Allah kata apa? Ta'unna sanana allazina min qablikum. Sungguh kalian akan mengikuti jalan-jalan orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin wa zira'an bi zira', sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta. Hatta law dakhalu fi juhur dab, sampailah kamu masuk ke dalam lubang dab, ini yang sempit sekalipun. Lattaba'tumuhum, pasti kalian akan mengikutinya. Qulna, yakni para sahabat berkata, ya Rasulullah, al-Yahuda wan Nasara, wahai Rasulullah, apakah yang diikuti itu ada Yahudi dan Nasrani? Qala faman, beliau jawab, siapa lagi. Jadi Imam Nawawi ketika syarahkan hadis tersebut, dia jelaskan bahawa yang dimaksudkan dengan shibr, yakni sejengkal, dan zira, yakni sehasta, serta lubang dab adalah pemisalan terhadap tingkah laku kaum muslimin yang begitu serupa dengan tingkah Yahudi dan Nasrani dari segi mengikuti mereka dalam perkara kemaksiatan, begitu juga perkara-perkara yang bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi jelas sekali sebenarnya apa yang Allah SWT kata, bukan tak boleh kawan, tapi kena hati-hati. Jangan sampai kita ikut mereka. Sepatutnya mereka yang kena ikut kita. Sebab tu orang Islam kena ada sampai satu jati diri di mana kita kena berusaha berikhtiar, kita kena perbaiki ekonomi kita supaya orang hormat dan orang boleh ikut agama ajaran yang kita bawa. Kalau mereka tak nak ikut pun, sekurang-kurangnya mereka hormat apa yang kita bawa. Tapi sekarang masalah, bila kita sendiri pun tak cuba memperbaiki diri kita, nak jadi yang baik, nak bersaing dengan mereka, kita pun kata tak payah nak belajar sangat ke, kita cukup je berniaga biasa-biasa pun cukup. Kita tidak ada kehendak yang tinggi. Maka akhirnya kita tidak dipandang tinggi. Sebab apa? Kita tidak ada kedudukan. Bukan kita nak kedudukan, tetapi kedudukan itu kadang-kadang memberi kita nilai tambah supaya apa, boleh mendekati orang-orang ni, membawa perubahan kepada masyarakat itu sendiri. Kita lihat Rasulullah asalnya daripada Mekah, datang tak ada apa-apa, tapi sampai jadi pemimpin negara. Tetapi dia tidak terlena dengan hidup mewah dan sebagainya. Kedudukan yang ada tidak digunakan untuk kepentingan diri, tapi kedudukan yang ada digunakan untuk kepentingan masyarakat. Wallahu a'lam. Naik ayat-ayat ni tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat. Sebenarnya ini sebagai ajaran kepada kita supaya macam mana kita nak berjalan di muka bumi Allah ni. Illa an tattaqu minhum tuqah, kecuali kamu hendak menjaga diri daripada suatu bahaya yang ditakuti daripada pihak mereka. Maksud jangan berkawan rapat dengan mereka, jangan ikut petunjuk mereka ni, melainkan jika mudarat untuk melindungi diri daripada bahaya mereka, itu perkara yang tidak dapat dielakkan. Contohnya mereka tu pemimpin, ketua kita di tempat kerja, rakan sekerja dan sebagainya. Mereka tu tak boleh jadi pelindung, tapi bolehlah apa hubungan dengan mereka. Kalau mungkinlah kita ada hubungan dengan mereka sekadarnya, tapi kita tak ikutlah maksiat apa yang mereka lakukan, tapi kita boleh duduk sekali dengan mereka. Kita tahu dia ni peminum arak ke misalnya, tapi kita tak ikutlah dia minum arak. Dia habis kerja, sekadar kita berkawan dia di waktu kerja begitu sahaja. Tapi lepas tu kalau dia ajak, kita tak ikutlah. Macam dalam kerajaan Islam, kita ada peace treaty dengan Amerika, jadi dia bolehkan. Tapi kita tak jadikan Amerika ni sebagai pelindung kita. Kita jadikan supaya kita katakan tadi, supaya kita mudah berkawan dengan non-Muslim ni, kita boleh pergi kepada mereka, kepada pemerintahan, kepada negara mereka, supaya kita boleh sebarkan perkara-perkara yang baik ada dalam ajaran kita.
Begitu juga dalam negara kita ni ada yang non-Muslim jadi pemimpin negara. Kita kena hormati mereka sebagai pemimpin lantik. Namun begitu, kita tidak ikut juga mereka atas perkara-perkara yang menyebabkan mundurnya Islam misalnya. Itu kita boleh nasihat dia, kita boleh perbetulkan mengikut saluran-saluran yang betul, dan kita boleh pilih pemimpin yang lebih baik misalnya kalau dia tidak melakukan perkara itu dengan betul. Tak kira kalau dia orang Islam sekalipun, dia tak bawa perkara yang baik pun, kita boleh pilih pemimpin yang lebih baik dari segi teori dia lah. Jadi wa yuhazzirukumullahu nafsah, dan Allah perintahkan supaya kamu beringat-ingat terhadap dirinya. Allah ajar supaya kita ni kenal dia, kenal Allah, kenal sifat dia, kena ambil tahu tentang Allah, kena letak Allah di hadapan dalam buat keputusan, kena pegang hukum Allah yang Allah letak, kena takut Allah lebih daripada takut makhluk itu sendiri. Wa ilallahil masir, dan kepada Allah lah jua tempat kembali. Al-masir adalah tempat akhir kita. Setelah kita ni pergi merata-rata, kita ni daripada alam roh misalnya, kemudian duduk dalam rahim semuanya, kemudian keluar, kita akhirnya kita dah boleh berjalan ni, macam-macam tempat kita boleh berjalan. Lepas habis PKP ni macam-macam tempat nak pergi kan. InsyaAllah mudah-mudahan Allah angkat kesusahan kita bagi kita semua. Jadi selepas pergi merata-rata ni, akhirnya satu tempat dia sebagai destinasi akhir kita. Dan maka diingatkan bahawa akhirnya kita nanti akan hadap kepada Allah SWT, akan dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan kita. Jadi kalau kita kena fikirkan, apa kita nak jawab nanti di hadapan Allah kalau kita tak jalankan amanah Allah dengan sebaik-baiknya. Itu dia sebenarnya Allah nak bagi tahu. Jadi supaya kita tidak terjebak dalam perbuatan maksiat, misalnya perbuatan yang menyebabkan kita rasa bersalah, kita membuat perkara yang tak betul, jadi kita kena elakkan menjadikan orang-orang yang yang membawa kita ke jalan kemusnahan. Maksud kita tidak jadikan mereka sebagai pemimpin kalau melebihi orang-orang yang beriman, orang-orang yang betul nak membawa Islam itu sendiri. Wallahu a'lam. Berkenaan perkara ini, tuan-tuan boleh rujuk kepada orang-orang yang lebih pakar untuk membincangkan masalah siasah ini. Ini yang kita sentuh ni dari segi asas sahaja. Kemudian ayat terakhir, Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Katakanlah jika kamu sembunyikan apa-apa yang ada dalam hatimu, atau kamu nyatakan, Allah pasti mengetahuinya. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Jadi ini ayat yang terakhir insya-Allah kita bincangkan hari ini, ayat 29. Jadi Allah SWT di sini sebelum ni Allah bagi tahu Allah mempunyai kekuasaan yang mutlak. Allah boleh melakukan apa sahaja yang Allah nak. Di sini Allah pesan kepada kita. Kadang-kadang dalam keadaan kita duduk kat negara, misalnya orang terutama orang yang berada dalam negara bukan Islam misalnya. Kita ni alhamdulillah lah, kita dikira sebagai, Malaysia ni kira sebagai agama Islam lah, agama rasmi kita Islam. Kalau ada perkara-perkara yang yang kita tak berkenan, kita boleh suarakan sebagainya. Tapi ada orang dia tinggal dalam keadaan di mana dia duduk memang orang kafir yang memerintah. Ada juga yang memang zalim pun dalam keadaan kepada masyarakat dia, misalnya tak bagi puasa dan sebagainya. Jadi nak terpaksa juga takiyah tu kan, berpura-pura tu kadang-kadang terpaksa juga demi menyelamatkan nyawa tu sendiri. Misalnya sebab nyawa tu penting juga kan, sebab kalau mana mungkin nak beribadah kalau tidak ada nyawa. Jadi dalam keadaan ni Allah bagi tahu bahawa ayat ni berpesan pada orang yang melakukan takiyah ni, orang yang terpaksa menyembunyikan akidah dia, terpaksa tak berpuasa ke. Misalnya kalau kita lihat ada satu negara-negara yang tak boleh puasa pun, dia tak bagi, kata nyawa dia kena ambil misalnya. Ada yang tak bagi pakai tudung dan sebagainya. Jadi Allah nak pesan juga kepada mereka yang menjadikan orang-orang kafir ni sebagai wali. Kalau kita lihat tafsir Misbah, serta kepada orang-orang kafir yang bermaksud jahat atau menyembunyikan kejahatan yang terhadap orang beriman, pesan adalah jangan ada di antara kalian yang menduga bahawa rahsia kalian tidak diketahui Allah. Allah Maha mengetahui. Jadi kata penulis tafsir ni kata, wahai Muhammad SAW, katalah kepada mereka, jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu melahirkannya, pasti Allah mengetahui semuanya.
Dan atas dasar pengetahuan itu Allah memperlakukan kamu di dunia dan akhirat. Selalunya ayat ini menginformasikan bahawa Allah mengetahui semua apa yang di langit dan semua apa yang di bumi. Jangan diduga ini sulit baginya kerana Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sehingga dengan pengetahuan yang luas dan kuasa yang meluruh, dia dapat menjatuhkan hukuman yang tepat lagi adil dan ganjaran yang sesuai bagi setiap makhluk. So, siapa yang dapat menilai Allah SWT? Ada orang dia nampak dia terpaksa menyembunyikan keislaman dia. Terserah kepada Allah SWT untuk menghukum dia. Sama ada Allah nak mengampunkan dia kerana itu keadaan dia terpaksa, benar-benar terpaksa. Atau dan ada juga orang yang berpura-pura Islam, dia munafik sebenarnya. Kononnya nak sebarkan Islam, tapi mereka bawa Islam versi mereka sendiri. Mereka meliberalkan, mereka keluar, mereka kata perempuan pun boleh jadi imam dan sebagainya. Mereka buat versi mereka sendiri. Itu semua, dan mereka kata, ataupun mereka duduk dalam pemerintahan, mereka kata mereka nak sebarkan Islam, tetapi tidak nampak pun yang mereka nak sebarkan Islam, tak nampak pun progres dan apa semua. Maka itu semua Allah tahu apa yang ada dalam hati. Sama ada kalian betul-betul nak memerintah kerana Allah, atau kalian hanya hendak mendapat kedudukan, kemewahan dan sebagainya. Itu semua Allah tahu, dan Allah akan ambil tindakan. Suatu pun tidak akan terlepas. Itu sebenarnya ayat ini sangat orang kata memberi pengajaran. Di saat ayat ini turun, Rasulullah berada di Madinah. Jadi di Madinah itu ada orang munafik pun. Ada orang kafir yang menentang Rasulullah. Ada orang munafik di kalangan orang Arab dan di kalangan Yahudi itu sendiri. Jadi ada orang kafir daripada Mekah yang mereka ini secara terang-terangan menyerang Rasulullah SAW. Jadi Allah kata, apa sahaja dalam hati kalian, Allah tahu. Allah tahu. Dan itu sebenarnya. Dan kita mengharapkan Allah SWT, sebab apa? Allah itu dia mengetahui apa yang di langit dan apa yang di bumi. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Jadi ini adalah sebagai peringatan kepada kita. Allah bagi peringatan kepada ahli kitab misalnya. Asalnya mereka ni seolah-olah sebagai pendukung agama, tetapi Allah tahu apa yang ada dalam hati mereka. Ada orang munafik yang Arab masuk Islam sebab demi menjaga kedudukan seperti Abdullah bin Ubay. Mereka ini pun juga Allah tahu apa dalam hati. Begitu juga kita, jangan kita sekadar menyatakan berkenaan dengan Islam, kita kata kembali Quran dan Sunnah, tetapi hakikatnya kita tidak mengikut Quran dan Sunnah. Itu pun Allah tahu apa dalam hati kita. Adakah kita ini benar-benar untuk membawa Quran dan Sunnah, atau hanya untuk mencetuskan pergaduhan, perbencian di dalam keluarga kita, dalam saudara kita sesama Islam? Itu semua Allah tahu, dan kita semua kena kembali muhasabah diri supaya kita bawa Islam ini atas benar-benar kerana keikhlasan, kerana menjalankan titah perintah Allah SWT untuk sebarkan ajaran Allah SWT ini. Wallahu a'lam. Demikian perbincangan kita secara ringkas, tak ringkas juga, dekat 1 jam lebih juga. Dan mudah-mudahan Allah SWT ampuni dosa kita semua, dosa saya sebarang salah silap, tersasul dan sebagainya, salah maklumat dan sebagainya. Apa saja yang tuan-tuan, puan-puan jumpa tersalah, tinggalkan. Mana yang baik tu ambilkan, doakan supaya Allah bagi manfaat kepada kita semua. Mudah-mudahan dia menjadikan jalan pahala lah buat kita di akhirat kelak. Apapun tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, daripada ayat yang kita bincangkan hari ini, sebenarnya satu amaran kepada kita, peringatan kepada kita semua, supaya tidak janganlah kita ni setelah berilmu kita tidak menerima kebenaran, yang benar-benar kebenaran yang datang daripada Allah SWT. Janganlah ilmu ni menyebabkan kita jauh daripada Allah SWT. Kerana Allah SWT memuliakan siapa yang membawa ajarannya. Kemuliaan kepada kita ni kita kena ingat, kerana kita ini diberi Islam, diberi ke agama. Tapi Allah boleh cabut bila-bila masa sahaja. Kalau kita mula meninggalkan agama ini, kekuasaan ni Allah boleh bagi kepada siapa sahaja yang hendak membawa agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah SWT juga peringatkan kepada kita, kalau dalam kita berkawan tu, menjaga siasah, dan kita ada perjanjian kita dengan bukan Islam sebagainya, non Muslim, kita boleh berkawan dengan mereka, tidak ada masalah. Tetapi jangan sampai kita mengikut cara hidup mereka. Sepatutnya kita yang membawa mereka supaya mengikut cara hidup kita, mengikut acuan yang dibawa oleh Allah SWT, yang dibawa oleh para rasulnya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita jumpa lagi di minggu hadapan, insya-Allah, dengan izin Allah. Teruskan kata menjamu selera lah kan, bagi yang belum start puasa sunat sebagainya. Dan teruskan bergembira di samping kita mendoakan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang ditimpa musibah, terutama yang berada di Palestin saya, dan mana sahaja fi kulli makan, di mana tempat mana sahaja pun, semoga Allah merahmati mereka semua dan memberi kemenangan kepada orang yang mempertahankan agama Allah. Baik, itu sahaja. Kita tidak mencari pemusuhan dengan siapa pun. Yang kita mahukan adalah keamanan. Yang kita mahukan adalah kembali kepada ajaran
Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, saya minta maaf atas sebarang salah dan silap. Apa saja kata yang mengguruskan hati, saya tidak bermaksud atas perkara tersebut. Mudah-mudahan Allah mengampuni saya, Allah merahmati kita semua, mengampuni dosa kita semua, mengampuni sama ada yang telah hidup atau yang masih hidup ataupun telah mati, dan mudah-mudahan Allah SWT merahmati kita semua dan mengangkatkan segala musibah yang ada dalam muka bumi Allah SWT ni, supaya kita dapat beribadah seperti biasa insya-Allah, dan memperbanyakkan amal ibadah kita sehinggalah kita bertemu kepada Ramadan yang berikutnya, sehinggalah kita menutup mata. Wallahu alam, kita tutup dulu dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah.